أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa siri saya tidak dapat hadir, dan hari ini diberi ruang untuk menyambung sedikit perkongsian daripada kitab Al-Rasul Al-Mu'allim wa Asalibuhu fi Ta'lim, karangan Syekh Al-Alamah Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Fattah Abu Ghuda Al-Halabi As-Suri, yang seorang ulama hadis yang terkenal, yang telah diterjemahkan oleh rakan saya Dr. Syuhada Mahmud. Dan mengikut penandaan saya di buku ini, saya ingin membacakan atau berkongsi berkaitan dengan teknik yang ke-17. Teknik yang ke-17, teknik yang ke-16. Kalau terulang saya mohon maaf tuan-tuan ya, sebab pendandaan ini dah bersepah-sepah. Baik, di dalam pertemuan yang lepas, kita telah lihat beberapa teknik-teknik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabat, dan kita mengambil panduan daripada hadis-hadis dan kehidupan baginda ini, bagaimana baginda berinteraksi dengan orang, dengan sahabat, dengan orang awam, ya, dengan orang-orang yang belum masuk Islam pada ketika itu, agar menjadi panduan kepada kita untuk menggunakan metod dan teknik baginda ini untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita ketika kita mendidik, ya, mendidik mungkin anak-anak, mendidik masyarakat, ya. Sebab kita ini mendidik jiwa dan juga mendidik orang lain. Tak kira dia tu seorang pendidik atau bukan, tetapi maksudnya bukan profession pendidik atau bukan, atau sama ada profession pendidik atau bukan profession pendidik, tetapi di dalam kehidupan harian dia boleh mengamalkan gaya seorang pendidik, ya, untuk mendidik jiwa dia atau diri dia sendiri terutamanya, kemudian mendidik orang lain, ya, semoga memberi manfaat kepada kita semua. Baik muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam teknik yang ke-18, salah satu didapat daripada teknik baginda adalah baginda tidak menjawab terus soalan ataupun berpaling, ya, tidak terus menjawab soalan yang dikemukakan. Bahkan baginda berpaling dengan memberi jawapan yang lain, ya, tanya, orang boleh kata ni tanya lain jawab lain ni, tetapi teknik itu ada, itu untuk mengalih fikiran penyoal daripada soalan ini kepada jawapan lain bagi tujuan yang ada hikmah, yang penuh hikmah. Antaranya dalam satu hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah ya Rasulullah, qala ma a'dadta laha, qala ma a'dadtu laha min kathirin salat wala shaum wala sadaqah walakinni uhibbu Allah wa rasulahu, qala anta ma'a man ahbabta, rawahu Bukhari. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik bahawa seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, bertanya bilakah berlakunya kiamat. Rasulullah, seorang lelaki berjumpa Rasulullah dan bertanya bilakah
"Ya Rasulullah, bilakah berlakunya hari kiamat?" Baginda bertanya, bukan baginda jawab, baginda tanya. Ya, maksud soalan itu baginda tak jawab direct tapi baginda bertanya, "Apakah persediaan yang telah kamu lakukan untuknya?" Nabi tak jawab bila berlaku kiamat tu, tapi Nabi jawab dalam bentuk yang lain, "Apakah persediaan yang telah kamu lakukan untuknya, untuk hari kiamat nanti?" Jawab lelaki itu, "Tidaklah aku sediakan untuknya dengan memperbanyakkan solat, puasa atau sedekah, tetapi aku mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya." Maka sabda baginda SAW, "Kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai." Ini hadis. Kita satu tengok isi hadis, yang kedua tengok bagaimana baginda menjawab. Yang ada kadang-kadang baginda tidak menjawab terus soalan yang dikemukakan oleh para sahabat ataupun orang, termasuk orang musyrikin, orang yang belum Islam ketika itu. Dan ini adalah contohnya. Baginda ditanya bila berlaku kiamat, tetapi baginda tak perlu jawab kiamat itu berlaku bila. Ada hadis yang lain, bila ditanya bila berlaku kiamat, apabila Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, hadis yang terkenal lah, dipanggil hadis Jibril. Jibril bertanya itu bukan bertanya nak tahu, sebab Jibril pun tahu bahawa kiamat itu Allah yang mengetahui bila. Allah yang mengetahui bila. Tapi Jibril bertanya kepada Rasulullah itu tujuannya satu dialog untuk mengajar para sahabat yang ada di sekitar pada waktu itu. Hadis Umar yang terkenal lah, dipanggil sebagai hadis Jibril kadang-kadang. Jadi dialog di antara Jibril dan Rasulullah itu antaranya Jibril bertanya kepada Rasulullah, bilakah berlaku kiamat? Ketika ini Rasulullah taklah jawab, "Apa persediaan kamu?" Tanya Jibril pula. Tanya Jibril, "Apa persediaan kamu untuk hari kiamat?" Dan tidak baginda menjawab begitu kepada Jibril. Dari macam kalau tanya malaikat balik. Jadi Rasulullah ada hikmah dia. Jadi bagi Jibril ni, Rasulullah menjawab adalah untuk, bukan menjawab kepada Jibril, tapi sebenarnya menjawab kepada sahabat yang ada di sekitar tu untuk mengetahui jawapan. Ketika ini Rasulullah menjawab, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Pada yang bertanya, dia tak sebut orang tidaklah dia ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Sebab apa? Sebab Rasulullah dan Jibril tidak tahu bila berlaku kiamat. Yang tahu berlaku kiamat ini Allah SWT juga. Tetapi kemudian Jibril bertanya, apakah tanda-tanda kiamat? Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat tahu, Rasulullah tahu. Rasulullah tahu, diwahyukan oleh Allah SWT. Tapi bila berlaku kiamat secara tepatnya, pukul berapa, hari apa, saat yang keberapa, sangkakala itu ditiup, itu adalah di bawah ilmu Allah Ta'ala juga, ilmu Allah yang maha mengetahui. Kita tidak ada, itu adalah tidak ada makhluk yang mengetahui bila berlaku kiamat. Tidak ada makhluk. Jadi bila ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW ini, bilakah berlakunya kiamat ini, Rasulullah tak jawab. Tapi Rasulullah bertanya tentang persediaan. Tanya balik, ada persediaan ke masuk nak kiamat nanti? Tanya bila kiamat, tanya persediaan, tidak ada. Maksud di sini, berlakunya kiamat ini bukan satu perkara yang menjadi perkara yang terlalu penting lah bagi seseorang. Yang paling penting adalah persediaan. Sebab kiamat ni suka atau tidak suka akan berlaku. Bila atau bagaimana itu Allah yang maha mengetahui. Tetapi bagi kita ni persediaan kita, persediaan kita. Jadi di sini disebut pengajaran hadis. Jika kita meneliti hadis ini, kita mendapati bahawa
Lelaki tersebut bertanya mengenai bilakah akan berlakunya hari kiamat. Lalu baginda memalingkan persoalan tersebut kepada perkara lain yang dianggap lebih penting daripada soalan yang diajukan, dan perkara yang lebih besar manfaatnya. Ya, tahu bila kiamat ni manfaatnya tak sebesar tahu apa persediaan kita menghadapi hari kiamatnya dan hari kematian. Jadi Nabi tanya begitu, iaitu bersedia dengan amal soleh, bersedia dengan amal soleh bagi menghadapi hari yang penuh dengan dugaan. Lalu baginda menimbulkan persoalan kepada lelaki tersebut, apakah yang telah kamu sediakan bagi menghadapi hari itu? Ya, maka lelaki itu dia kata dia tidaklah banyak solat. Bukan maksud tak solat, tuan-tuan yang baca tak membanyakkan solat, tak solat ni tak. Maksudnya tidak memperbanyakkan solat sunat. Solat fardu pastilah, ya, para sahabat ni yang hampir dengan Nabi ni solat fardunya TikTok lah, ya. Tapi nak cerita solat sunat. Jadi dia tak banyak solat sunat, tidak banyak puasa sunat, tidak banyak sedekah. Tapi satu perkara yang dia ada, dia cerita kepada Allah dan Rasul. Itu satu keistimewaan para sahabat ni, dan kebanyakan kaum Islam yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dia jawab, persediaan dia yang banyaknya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jawab lelaki itu. Dan baginda bersabda, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai, orang yang kamu suka. Ya, suka kepada Rasulullah, Rasulullah masuk syurga. Semoga orang yang cinta kepada Rasulullah SAW pun masuk syurga bersama Rasulullah. Sebab Rasulullah kata, engkau akan bersama dengan orang engkau cintai. Sebab tu banyakkan berselawat, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banyak selawat. Kalau tengok Imam Ghazali tu ada buat jadual wirid harian, ya. Hari ni wirid apa ni tahu. Bukanlah mesti mengikut beliau, ya. Mengikut Imam Ghazali boleh juga, kita ada guru yang lain. Tapi selawat itu tidaklah diketepikan, ya, masih ada. Kalau boleh setiap hari itu kita berselawat banyak-banyak tanda kecintaan pada Rasulullah SAW. Dan semoganya kita mencintai Nabi ni dapat duduk bersama dengan Nabi SAW, ya, duduk di dalam syurga Nabi ni, confirm masuk syurga, ya, wajib. Kita boleh kata wajib masuk syurga. Penghulu syurga, kan, penghulu syurga, raja di syurga. Jadi baginda ini menambah bahawa sesungguhnya manusia akan dibangkitkan dan dihimpunkan bersama orang yang disukai dan dicintainya. Hal ini sebagai satu peringatan bagi manusia agar tidak memilih sahabat dan teman dari golongan orang yang tidak baik. Tu hadis itu petunjuk, jangan cari rakan-rakan yang bawa kita perkara yang tak baik. Ya. Baru ni ada budak rem motor tu, kan. Motor tu ada polis tu bengang lah, kan. Ada motor tu kejar dah langgar, kan. Masuk dalam, saya tengok berita, dah lama tak tengok berita. Rumah tak ada channel TV. Tapi FB dengan saluran-saluran sosial media, yang media sosial yang lain ada. Jadi tengoklah peristiwa yang seorang lelaki ni dia langgar budak sekolah ni, dan saya rasa gilis sekali, ya. Langgar dan seret dengan kereta, gilis, meninggal lah. Ialah perbuatan tu kita tak kata betul, salah lah. Yang bunuh orang, kan, ataupun mencedera ni menyebabkan kematian. Kita nak sebut tentang gejala tidak baik yang banyak berlaku di sekolah-sekolah ni. Tidak mudah sebenarnya, termasuk guru-guru yang bertugas ni. Kadang-kadang depression bila menjaga remaja hari ini. Sebab media sosial tak boleh kawal. Waktu saya kanak-kanak atau remaja dulu, tuan-tuan lagi lah, lebih senior dari saya, ya. Bukan kita tak nakal juga. Guru-guru pun depression juga, saya rasa.
ya. Tetapi waktu itu media sosial tak seperti hari ini, tak seperti hari ini, ya, yang suka untuk dikawan. Memang suka, bukan kata korang saja pun suka nak kawan anak-anak. Jadi bila begitu, perangai kanak-kanak ini, remaja ini, dia akan sangat terpengaruh dengan orang sekitar, terutama rakan-rakan mereka. Bukan senang dan tidak mudah. Jadi guru tidak mudah hari ini. Menjadi guru apa pun saya rasa sama juga, tidak mudah. Ya, nak bentuk anak-anak, nak bentuk pelajar, nak bentuk remaja hari ini. Jadi kalau cerita vape dengan rokok tak payah cerita lah. Vape dengan rokok skor menengah tak payah cerita lah. Skor rendah pun dah ada. Waktu saya dulu ada juga budak skor rendah rokok ayah dia. Tapi bukanlah jadi rutin. Hari tu dia nak tunjuk, aku pun merokok, ayah aku suruh. Bukan suruh, ayah aku letak rokok, aku ambil minum pula. Isyak ayah aku tengok, tak larang. Jadi dia bawa sekolah. Ada buat sekolah rokok. Sekolah rendah lah, tapi saya tak kawan dengan dia. Sebab bukan kelas dengan saya kan, senior saya dah masa tu. Tapi nak kata tu, ibu bapa gitu pun ada. Tapi hari ini, rokok dan vape ni bukan perkara yang pelik kalau ada. Termasuk sekolah rendah. Saya pun sembang dengan guru sekolah rendah pun ni. Pening kepala budak-budak dah bawa vape, bawa rokok. Dia siap beritahu dia datang dari rumah-rumah mana di sekitar kita lah. Sebab masa tu kebetulan bercakap tentang ni sebab ada beberapa pensyarah buat kajian tentang gejala vape ni, gejala rokok. Vape, kita cerita vape dan rokok ni tak nak cerita hak lain lagi. Hak lain lagi macam-macam lah ceritanya. Nak cerita hak itu. Jadi gejala sosial ni termasuklah di antaranya perkara-perkara yang ialah kadang bawa motor tak ada lesen, tak pakai helmet, bising dengan prank rem motor tu. Jadi orang-orang sekitar kadang-kadang dia tak boleh nak kawal juga. Sebab sekarang ni mana-mana orang sedang depression kan. Depression macam-macam lah, kurang duit, kurang ada masalah-masalah keluarga dan sebagainya. Jadi saya nak beralih kepada cerita tadi. Yang hadis ini nak merujuk kepada, terutama bersama kita ni, pilihlah atau carilah orang yang baik untuk dijadikan teman. Teman bercakap, ya, teman yang boleh membantu kita melakukan perkara yang baik dan menjauhi daripada perkara maksiat. Kerana kita ini dia akan dibangkitkan di akhirat nanti bersama orang-orang dan teman-teman yang baik ini. Orang-orang yang baik. Kawan dengan orang tak baik, tiba-tiba nak bangkit bersama orang baik. Macam tak dengar pula kan. Kawan contoh begitulah, ya. Tapi bukanlah maksudnya kita tidak berkawan terus dengan orang tak baik. Kita mungkin berkawan dengan dia dalam bentuk untuk menasihati dia. Tapi jangan jadikan dia mempengaruhi kita pula, ya. Jadi Nabi ini sebut begitu. Dan kaedah Nabi dalam memalingkan persoalan kepada soalan yang lain yang lebih penting ini dinamakan sebagai uslub hakim. Cara uslub hakim ni apa? Uslub bijaksana ya. Uslub hakim, iaitu teknik yang digunakan oleh ahli hikmah, orang-orang yang bijaksana. Dan ia bermaksud mengalih persoalan yang dikemukakan kepada perkara yang lebih penting dan lebih bermanfaat daripada perkara yang ditanya. Kadang-kadang tanya macam soalan tu kurang lah, ya, tak dapat 5 bintang. Jadi dia ditambah soalan lain agar lebih lebih sesuai dan lebih bermanfaat. Masuk juga dalam pengajaran saya pun begitu juga. Bila ada pelajar bertanya tentang soalan, sebab saya ngajar pusaka kan, soalan pusaka yang banyak perkara yang saya ulang-ulang, tapi kadang-kadang pelajar tak ingat, ditanya balik soalan tu kat kita pula. Tanya soalan yang saya dah tanya beberapa minggu yang lepas, mungkin tak hadir, tanya balik kat kita. Tak apalah nak tanya, tapi
kita akan balas dengan soalan lain pada dia. Bukan nak lecehkan dia, tidak. Sebenarnya nak tahu kenapa dia tanya soalan tu. Jadi kita tanya soalan lain. Ya, tanya soalan lain. Contohnya dia tanya macam mana berlakunya ibu adik-beradik sebapa kan, adik-beradik sebapa dengan miras. Macam mana berlaku adik-beradik sebapa dan bagaimana miras adik-beradik sebapa ni. Jadi kita tanya soalan lain yang menjurus kepada jawapan itu juga, tapi lebih nak melihat setakat mana dia mendalami maksud adik-beradik sebapa ni. Jadi saya cerita boleh terangkan kepada saya bagaimana berlaku adik-beradik si ibu. Contohnya lah ya, adik-beradik si ibu kita tanya. Jadi kalau dia tahu adik-beradik si ibu, otomatik dia tahu bagaimana berlaku adik-beradik sebapa. Itu contohlah ya. Baik, dalam satu hadis lagi daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna rajulan a'rabiyan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatil lil maghnam wa rajulu yuqatil liyuzkar wa rajulu yuqatil liyura makanuhu faman fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi a'la fahuwa fi sabilillah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari, sesungguhnya ada seorang lelaki Badui menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, seorang lelaki berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang. Lelaki berperang, tujuan dia apa? Nak dapat harta rampasan perang. Ada lelaki yang berperang supaya orang ramai menyebutnya sebagai seorang yang gagah berani. Dia punya niat ni agar orang sebut dia aku gagah, pahlawan. Dan seorang lain berperang dengan tujuan menunjuk-nunjuk kepada manusia bahawa dialah yang kuat. Ya, satu tadi agar dia disebut-sebut nama. Minta maaf ya, terjemahannya yang pertama tu terjemahannya hampir sama. Sebenarnya dalam matan asal dia kata liyuzkara, ya, yuqatil liyuzkar, maksud dia berperang agar namanya disebut-sebut. Orang sebut selalu namanya, oh tu dia selalu perang gagah. Ada ditujuan untuk menunjuk-nunjukkan kekuatan. Tiga orang ni berperang begitu. Siapakah antara mereka bertiga ini yang berperang di jalan Allah? Soalan dia. Soalan Badui ini, kalau baca-baca hadis, bila kita baca, bila sebut seorang Badui, kita tahulah satu soalan dia macam-macam, yang kedua perangai dia pun macam-macam. Dan ada pada zaman Nabi. Sebab Badui ini kita panggil, kalau waktu kita di sini ni orang panggil orang asli lah. Orang asli. Sana Badui, Badui ini termasuk dalam origin ni, orang asli satu-satu tempat. Masuk juga satu lagi tu yang pakai warna-warni tu, saya tak ingat apa namanya. Saya ingat di Jordan dulu ada satu Badui, satu lagi Gipsi. Tuan-tuan pernah tengok Gipsi? Di Malaysia tak ada. Gipsi saya tengok di Jordan ada, di Turki ada. Nak jumpa Gipsi ni, dia tak ada negara. Dia macam Kurdish juga kan. Sekarang dah ada Kurdistan, ada Kurdish, bangsa yang tidak ada negara. Tapi bersama orang, tapi Gipsi ni dia macam orang asli sikit. Saya mula jumpa dulu, ni orang apa ni, sebab tak macam Arab sangat, dia cakap Arab lah. Dan pakaian dia, kalau perempuan tu memang jenis nampak berwarna-warni, ya. Jadi dia tahu, oh ni orang Gipsi. Baik, ni nak cerita kalau Badui soal dalam banyak-banyak hadis ataupun perbuatan Yahudi ni, dia Yahudi pula, orang Badui ni memang pelik sikit lah. Yang kencing dalam masjid tu, orang Badui tu, orang Badui. Ya. Jadi di sini dia tanya pada Rasulullah, orang pergi berperang ni ada yang nak cari harta,
Ada berperang ni agar namanya disebut-sebut. Ada berperang ni agar dia kelihatan atau menunjukkan dia ni gagah. Jadi tanya pada Nabi, yang manakah mereka ini yang berperang di jalan Allah, 3 orang ni? Lalu baginda bersabda, sesiapa yang berperang agar kalimah Allah berada pada kedudukan yang tertinggi, maka itulah orang yang berjuang di jalan Allah SWT, berjuang kerana Allah Ta'ala. Jadi Nabi tak cakap yang pertama ke yang kedua, yang ketiga, sebab peperangan ini adalah melihat pada niat yang utama. Seorang berperang di fisabilillah, niat utamanya apa? Niat utamanya kalau dia nak melihat kalimah Allah ni, maksud Islam itu duduk di tempat teratas yang menjadi pegangan umat manusia, maka itulah yang disebut berperang jalan Allah. Ya, betul, berperang untuk dapat harta ke atau yang lain ni adalah kalau menjadi niat kedua lah. Tapi jangan jadi niat utama. Niat utama ni adalah menegakkan kalimah Allah. Jadi pengajaran hadis ini disebut dalam hadis yang mulia ini, baginda telah memalihkan jawapan si penanya kepada jawapan lain. Jadi 3 jawapan tu tak ada, tak jawab. Yang pertama, yang kedua. Tapi dalam exam janganlah kita tambah pula. Dalam exam lah, siapakah sekian-sekian A, sekian-sekian B, sekian-sekian C, sekian-sekian D, sekian-sekian. Jadi pelajar dia jawab E. E tak ada pun dalam tu, dia tambah sendiri. Yang ini tak boleh lah. Nanti dia kata, saya baca hadis tu, ada ustaz tu baca hadis. Rasulullah tak jawab A, B, C, yang ditanyakan jawab yang lain. Itu janganlah pula macam tu. Ya, dia yang buat soalan ni guru. Yang datang bertanya Nabi ni badui. Dia tak sama pembuat soalan dengan ni kan. Kok ada lah yang macam tu pula perangai nanti. Jadi baginda tidak menjawab ketiga-tiganya, sebab jawapan itu sebenarnya tidak sesuai untuk dijawab. Sebab jawapannya bukan di situ, jawapannya di tempat lain. Jadi baginda menjawab persoalan ini dengan jawapan yang lain. Jadi baginda tidak menjawab ya atau tidak, ataupun menunjukkan satu jawapan pilihan yang diberikan. Sebaliknya baginda memberikan jawapan mengenai hakikat peperangan. Apa hakikat peperangan? Dan keadaan orang yang pergi berperang tersebut, dan memberitahu kepada si penanya bahawa sesungguhnya ukurannya adalah terletak pada keikhlasan dan niat seseorang. Ya, niat seseorang itulah dipanggil jihad fisabilillah tadi, berperang jalan Allah. Apa keikhlasan dia? Apa niat dia? Itu yang dilihat oleh Allah SWT. Jadi jawapan yang diberikan oleh baginda adalah ringkas lagi padat. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis ringkas. Maksudnya ringkas perkataan tetapi mendalam maknanya. Sesuai dengan sifat Nabi SAW. Pada awal kuliah saya tentang perbuatan baginda ni dipanggil jawami'ul kalim. Nabi ni bila bercakap dipanggil jawab, antaranya sifatnya adalah jawami'ul kalim. Baginda bercakap bukan cakap banyak. Ya, cakap tak berhenti-henti. Letih orang. Para sahabat nak catat hadis, cakap tak berhenti-henti. Jadi Nabi jenis yang bercakap perkara-perkara penting dan tepat. Macam berita kan, tepat. Jadi Nabi begitu, sifat baginda. Bukanlah tidak bersembah, tidak berborak, tidak. Ada yang Nabi sebagai manusia ada begitu, tetapi tak banyak cakap. Bukan jenis orang yang semua. Ya, tak sesuai dengan sifat Nabi begitu. Jadi Nabi ni bila ditanya soalan, baginda akan menjawab ringkas tetapi padat. Yang dipanggil jawami'ul kalim. Jadi hadis ini jawapan Nabi ringkas, tetapi maksudnya mendalam, kerana baginda menjawab seluruh perkara yang ditanya, bahawa tidak dianggap berjuang di jalan Allah kecuali dengan niat yang ikhlas. Jadi baginda memberikan suatu gambaran yang lain selain perkara-perkara yang dianggap perjuangan oleh orang yang bertanya.
Oleh itu, baginda menggunakan jawapan yang mencakupi persoalan yang ditujukan di samping penambahan jawapan yang berperanan menolak kekeliruan dan menambah kefahaman. Boleh seorang murid bertanya kepada gurunya mengenai sebab musabak suatu perkara. Dalam hadis ini juga berkaitan dengan sebab dan musabak. Boleh tidak seorang murid itu bertanya tentang sebab musabak? Boleh, ya. Sebab datang tamu pemurid, jadi dia bertanya kadang-kadang perkara itu macam kurang logik akal, tetapi nak tahu juga kan, nak tanya siapa lagi, ya. Saya masa belajar pun, dan sekarang pun sama jugalah, tengah belajar, terus belajarlah. Kita belajar sampai bila kan, sampai minal mahdi ila lahdi, daripada buayan sampai liang lahat, ya, mengikut pepatah Arab, ya. Jadi ada kadang-kadang kita bertanya soalan sebab orang panggil soalan macam soalan bodoh kan, tapi sebenarnya sebab kita nak cari sebab dan musabab satu perkara. Ketika saya mengajar usul fiqh, ada di antara perkara yang disebut ada sebab itu tidak boleh, tidak dikaitkan dengan usaha manusia. Contohnya, kita sembahyang zuhur apabila tergelincir matahari. Tergelincir matahari itu sebab wajib kita sembahyang zuhur. Kalau tak tergelincir lagi matahari, tak wajib sembahyang zuhur. Tapi perbuatan peristiwa tergelincir matahari ini tak boleh diusahakan oleh manusia kan. Manusia boleh usaha. Lambat lagi zuhur, jom kita gelincirkan matahari. Tak perlu. Ini ahli sihir boleh buat itu. Ya, itu adalah pergerakan fenomena kan, pergerakan alam yang bukan kita yang boleh buat. Itu sebab. Jika kadang ada soalan, pelajar akan tanya kenapa sembahyang zuhur sebab masa tergelincir matahari, kenapa tak pukul 12 contohnya. Jadi soalan itu dia nak tanya. Jadi kita jawab bahawa itu ditetapkan Allah dengan fenomena alam, keadaan alam. Ya, sebab pukul 12 ni mungkin tempat lain tak sama pukul 12 ni. Ya, sebab jam kita ni tak sama. Pukul 5 pagi kita di sini dengan 5 pagi di Sabah berbeza kan. Keadaan alam tu berbeza. Ya, pukul 6 contohnya. Pukul 6 kita, pukul 6 sini baru masuk subuh. Pukul 6 di Sabah dah nak terbit fajar dah. Pukul sekarang ni kan, Sabah Sarawak. Jadi berbeza keadaan fenomena pada jam. Dia tak nampak habis ada jam digital silap. Itu cepat minit ya. Okey, jadi boleh seorang murid bertanya kepada gurunya mengenai sebab musabak suatu perkara, tidak salah. Kemudian hendaklah mendahulukan ilmu sebelum beramal. Ya, boleh kita bertanya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan satu kefahaman sebelum membuat amalan. Ya. Jadi kita ini boleh hendaklah kita ini berburu mendahulukan ilmu sebelum beramal. Banyakkan belajar dulu, tapi janganlah tak belajar tak nak beramal terus. Ya, tapi banyakkan persediaan menuntut ilmu sebelum beramal. Menuntut ilmu ini bermula dari kecil lah. Kita semua tuan-tuan pun sama juga, dah belajar waktu kecil, cuma datang dengan kuliah ni nak menambahkan lagi kan, kalau mengingatkan diri sendiri dan orang ramai. Jadi kita datang ni untuk menambah. Tapi ilmu-ilmu asas, fardu ain, kena ilmu dari awal lah, beramal ya. Jangan beramal dulu baru mencari ilmu, terutama ilmu-ilmu asas. Ya, saya menguruskan orang-orang yang berkahwin ni, bukan sekali dua mendapat report dah nikah baru tahu bahawa lafaz talak tak boleh buat main. Dia dah kahwin banyak kan, dah kahwin ni dah berapa puluh kali dah dia bergaduh dengan isteri dia lafaz talak. Sebab dia tak belajar ya. Itu tak cerita lagi yang salah mandi wajib. Mandi wajib pun dia tak tahu. Ya, kena mandi je. Ingatkan tak payah niat, dia kata mandi saja. Ada yang macam tu.
ada yang datang jumpa saya dengan mak dia nak jadi wali. Kita ayah dia dah lama dah tinggal kan, maksud dia berpisah dari kecil. Anak nak kahwin, boleh start, saya mak dia, saya wali. Dia bukan cerita saya reka-reka. Dia nak jadi wali pada anak dia. Wali ni, makcik wali ni kena lelaki, makcik lelaki boleh. Ya. Jadi tapi tak apalah, itu belum berlaku. Tapi yang macam talak ni dah berlaku. Dia talak berlaku. Benda macam-macam lagi lah yang berkaitan. Jadi ilmu ni kena ada. Bukan mesti mendalam seperti sampai nak jadi profesor. Ya, ilmu ini bermaksud ilmu asas fardu ain ni, ataupun asas kehidupan beragama ni kena ada lah sebelum beramal. Agar kita tidak buat perkara yang salah satunya sia-sia, yang keduanya perkara itu dibimbangi memudaratkan bagi kita beramal, tidak sah dan sebagainya. Jadi setakat ini dapat saya kongsikan tuan-tuan dan puan. Sebelum berakhir saya nak membuat sedikit pengumuman atas permintaannya daripada Tuan Haji Abu Salim bin Hasan. Tuan Haji Abu Salim mohon doa pada semua pada saya dan tuan-tuan, para sidang jemaah sekalian, untuk mendoakan semoga Allah SWT memudahkan urusan isteri beliau, isteri kepada Tuan Haji Abu Salim bin Hasan yang akan menjalani pembedahan kanser payudara. Pembedahannya esok saya rasa. Pembedahan dalam waktu terdekat. Mohon doakan dipermudahkan, selamat pembedahan dan selamat daripada ataupun dibebaskan oleh Allah SWT daripada penyakit ni lah, yang dapat kesembuhan, kesembuhan yang segera lah. Semoga isteri beliau kuat dengan semangat dengan ujian yang Allah berikan ini, meningkatkan lagi ganjaran pahala baginya, ditinggikan martabatnya, dia ampunkan dosa-dosanya. Nama isteri pada Tuan Haji Abu Salim ini adalah Puan Sabariah binti Mustafa, yang akan menjalani pembedahan pada 18 dan 12 23 Isnin esok insya-Allah. Semoga Allah SWT memudahkan urusan Puan Sabariah dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi mohon doa pada semua sidang jemaah sekalian, insya-Allah. Dan kita semua ni, kita pun tak tahu bagaimana waktu-waktu akan datang diuji oleh Allah SWT. Semoga kita sama-sama dapat bersedia dengan apa-apa juga. Kita ni makhluk, kita sentiasa memohon pertolongan daripada Allah SWT. Setakat ini saya aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اللهم اشفي لي سيدة السبرية بنت مصطفى، اللهم اشفيها شفاء عاجلا، اللهم اشفيها شفاء عاجلا، اللهم اشفيها شفاء عاجلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إنه من الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.